Baik, baru-baru ini kita juga dapat tahu ketiga-tiga timbalan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengisytiharkan sokongan mereka kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zambaki yang kini berdepan dengan siasatan berterusan susulan dakwaan pemilikan saham. Dan susulan itu, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berpendapat seluruh kepimpinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu disemak dan juga dirombak kerana sokongan terlalu awal diberikan sedangkan siasatan belum selesai. Kita nak lihat pendapat mengenai perkara ini bersama Ketua Sekretariat Rasuah Buster Nur Hayati Nordin. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Nur Hayati. Kita terus kepada persoalan kita pada awal pagi ini adalah wajarkah seluruh kepimpinan SPRM itu perlu disemak dan juga dirombak semula seperti kenyataan dikeluarkan oleh Mufti Perlis ni? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Asrul Awani. Pertamanya, kita sebenarnya sedang mencari solusi. Jadi solusi kita boleh menjadi siasatan, boleh menjadi rombakan, boleh menjadi reformasi institusi itu sendiri. Tetapi pokok persoalannya sekiranya rombakan ataupun siasatan ataupun reformasi kepada institusi itu ingin kita lakukan, pucuk pangkalnya adalah kredibiliti mereka yang berada di dalam institusi tersebut dalam proses kita melakukan siasatan dan sebagainya. Kalau kita bercakap tentang rombakan tetapi isu asal ataupun isu pokok pangkalnya itu tidak kita selesaikan, iaitu integriti yang harus kembali ke tempat asalnya, maka kita hanya berlega-lega di satu ruang yang sama, yang tidak berbeza. Jadi dalam kita berusaha mencapai kepada satu solusi bagi menjalankan penyiasatan yang telus dan tulus, saya rasa dan saya percaya bahawa kredibiliti pihak-pihak yang harus berada di dalam satu badan siasatan itulah yang perlu kita ambil kira dan kita perhatikan betul-betul. Dan kita kena lihat bahawa sekarang ni apa yang berlaku dengan dunia media sosial kita yang begitu pantas dan sebagainya, bukan pihak-pihak tertentu di dalam badan-badan yang diiktiraf saja yang menjadi sebagai mata-mata untuk menyemak imbang. Rakyat juga sedang melihat. Dan kita dapat semak imbang tu dilihat oleh pihak rakyat sendiri. Jadi rombakan, siasatan atau reformasi itu kita alu-alukan. Tetapi yang lebih penting adalah isu yang ingin kita tangani adalah kredibiliti pihak yang akan melakukan siasatan, pihak yang dirombak yang menggantikan siapa yang ada, dan juga badan tersebut dalam menangani ataupun measure-measure tertentu yang perlu dibuat, sama ada daripada sudut undang-undangnya, functionnya, keadilannya, itu yang lebih penting sebenarnya pada pandangan saya. Dan Mufti Perlis juga menyeru untuk para agamawan wajar bangkit menentang hal ini melebihi kesibukan mereka membincangkan isu dosa-dosa peribadi individu yang berlaku antara seseorang dengan Tuhannya. Pandangan Puan Nur Hayati sendiri berkaitan perkara ini kerana kita lihat dosa seperti minum arak itu antara individu berkenaan, tetapi dosa melibatkan rasuah ini melibatkan sebuah negara, institusi, masyarakat dan sebagainya. Bagaimana kita melihat perkara ini, Puan? Okay, sebagai seorang Muslim, saya memberi pandangan saya bahawa berkenaan dosa ini, kita ada dosa kepada Tuhan dan kita ada juga dosa kepada sesama makhluk. Kalau kita lihat dalam sudut ataupun dalam konteks rasuah ini, persoalan ataupun jawapan yang kita kena lihat adalah kesalahan dengan Tuhan itu satu perkara, dan kesalahan, kezaliman yang kita lakukan kepada makhluk ataupun kepada manusia dan kepada alam sendiri adalah satu persoalan yang sama ada kita boleh jawab atau tidak. Berkenaan rasuah contohnya adalah mengambil hak orang lain secara batil, secara tidak benar. Maka sekalipun wujud pihak-pihak yang mengatakan bahawa mereka boleh pergi menunaikan umrah ataupun melaksanakan sedekah sempena kerana banjir dan sebagainya, itu antara mereka dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kezaliman dan hak orang lain yang diambil, yang tidak dipulangkan ke tempatnya akibat daripada melakukan dosa ataupun kesalahan korupsi ini. Ini adalah satu kezaliman. Kita jangan ingat kita buat rasuah, dia satu benda yang menyelesaikan masalah kita, mungkin masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi gagalnya kita meletakkan sesuatu di tempatnya dan menyebabkan kezaliman itu berlaku kepada makhluk lain. Yang ini adalah perkara mengapa agama, saya percaya semua agama menentang penipuan, pendustaan, pengkhianatan kepada amanah, kerana menzalimi orang lain dan kita menafikan keadilan daripada dilaksanakan. Itu sangat penting, dan bercakap dalam konteks negara kita pada hari ini, kita mahukan, Rasuah Basters mahukan pihak-pihak yang berjanji untuk siasatan dilakukan seperti apa yang Perdana Menteri katakan, kita perlu lakukan dalam timeline tertentu.
time is of the essence. Rakyat memerhati bahawa perkara ini perlu diselesaikan segera. Kita ada banyak isu-isu melibatkan ketidaktelusan, ketirisan yang berlaku dalam organisasi publik ataupun swasta, korporat dan sebagainya. Jadi kita nak bergerak ke depan dan isu yang kita dihadapkan hari ini memerlukan jangka waktu segera untuk diselesaikan supaya keadilan kepada rakyat itu dapat kita tegakkan dan pertahankan. Ini amat penting. Jadi apa saja solusi daripada mana-mana pihak kita alu-alukan tetapi perlu dilaksanakan dengan kredibiliti dan integriti yang tinggi. Dan tentang dosa dan pahala ini adalah jelas, we have to go back to basic, balik semula kepada asal. Lakukan apa yang diarahkan oleh agama. Rukun negara kita juga memegang kepada kepercayaan kepada Tuhan. Agama kita mengarahkan melakukan keadilan, menolak kezaliman. Ini amat penting. Dan Puan, kita juga ingin melihat kepada definisi rasuah itu. Kita lihat bagaimana jenayah-jenayah lain mereka mempunyai modus operandi baharu dan ia sentiasa berkembang seiring dengan peredaran zaman kita. Bagaimana kita lihat definisi rasuah itu? Adakah ia perlu dikaji semula melihat kepada jenis-jenis rasuah yang mungkin ada MO yang baharu dilakukan yang untuk mengaburi pihak berkuasa dan juga undang-undang? Ya, berkenaan definisi ini, definisi rasuah ia betul, ia perlu difahami dan diperluaskan konteks dia. Tetapi pada dasarnya dia adalah pengkhianatan terhadap amanah. Apa saja pengkhianatan terhadap amanah, sama ada kita beramanah sebagai seorang ibu, bapa, ketua organisasi ataupun ketua negara sekalipun, pengkhianatan terhadap amanah dasar itu sudah dikira sebagai penyalahgunaan kedudukan dan kuasa yang kita ada. Konsepnya adalah asas. Menganiaya orang lain dan tidak meletakkan sesuatu pada tempat yang sepatutnya adalah definisi keadilan dan in absence of that, kezaliman itu akan berlaku. Itu semua adalah korupsi. Jadi konsep asas atau the essence of rasuah itu tetap sama. Sekiranya kita bercakap tentang definisi yang hendak diubah untuk memberikan kesan undang-undang kepada claim ataupun charge, dakwaan dan sebagainya, ya mungkin kita perlu kaji semula. Tapi kita kena lihat daripada konteks sosial juga. Kalau dulu kita kenali duit rasuah ini sebagai duit kopi dan sebagainya, hari ini mungkin kita kenali sebagai duit latte, duit cappuccino. Jadi dan tafsiran atau evolusi rasuah itu berlaku selaras dengan perkembangan globalisasi. Even pendidikan boleh menjadi satu bentuk rasuah. Seks boleh menjadi habuan rasuah. Dan pelbagai technical modus operandi itu akan berubah mengikut masa. Tetapi pada dasarnya essence rasuah adalah seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi berubahlah definisinya bagaimanapun, sebenarnya ketika kita menjalankan siasatan ataupun sesuatu dakwaan hendak dibuat, it will fall again within the ambit of the definition ataupun essence penyalahgunaan kuasa ataupun makna rasuah, iaitu menolak keadilan dan meraihkan kezaliman. Itu sesuatu yang kita kena tengok. Dan Puan, yang terakhir sekali, mungkin reaksi Puan melihat kepada sokongan diberikan oleh ketiga-tiga timbalan Persetujuan SPRM kepada KP SPRM sendiri sebelum siasatan selesai dilakukan. Sokongan ini dibuat sebelum siasatan dilakukan. Bagaimana reaksi Puan terhadap perkara ini? Saya rasa ini adalah reaction moral. Reaction moral kita boleh siapa-siapa pun boleh ke depan dan melakukannya. Tetapi kita bercakap tentang isu legal, isu professionalism dan paling penting adalah isu trust, isu kepercayaan. Menangani persepsi rakyat bukan sekadar persepsi, kita ingin menangani realiti, hakikat penyalahgunaan kedudukan, kepercayaan yang akan diberikan kepada sebuah badan dan institusi yang besar. Kita tak nak tengok ada satu bentuk imbalance ataupun kita katakan kerana ada konflik di situ. Kes Tan Sri Azam Baki adalah konflik yang tertumpu kepada akaun yang digunakan. Tetapi konflik of interest yang diwujudkan akibat sokongan tersebut sebenarnya dia lebih menggusarkan. Kerana konflik tersebut dalam melaksanakan siasatan dan sebagainya, you are answerable to whom?
Ya, sebab itu di peringkat awal demi menjaga kredibiliti institusi, pihak Rasuah Busters mensarankan agar Yang Berbahagia Tan Sri dicutikan atau direhatkan untuk siasatan lebih telus dan free will kaki tangan ataupun pihak-pihak kepimpinan SPRM melaksanakan tugasan. Walaupun kita tahu bahawa soal kredibiliti adalah soal individu, soal dalaman antara setiap individu dengan Tuhannya dan dengan tanggungjawab amanah terhadap organisasinya. Tetapi we have to minimize. Kita kena mengurangkan rasa tidak selesa dan sebagainya untuk kita menjalankan sesebuah siasatan. Seperti yang saya katakan tadi, merakyat juga menjadi sebuah institusi sembah-imbang. Kita ni negara demokrasi, rakyat memilih pemimpin. Jadi apabila berlaku keadaan-keadaan ini, rakyat melihat di mana suara kami. Kami bercakap pada hari ini, Rasuah Busters bercakap pada hari ini, menyuarakan rasa hati bahawa ada sesuatu yang tidak kena di mata dan di hati. Jadi ini yang kita sampaikan untuk dilihat. Bukan untuk kita main macam main badminton, orang ni cakap macam ni kita balas balik. Tapi sebenarnya lebih kepada kami nak solusi. Apa yang telus? Kami ada isu balak, kita ada isu korupsi di merata-rata peringkat. Jadi ini yang kita nak selesaikan sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Hayati Nordin, Ketua Sekretariat Rasuah Busters atas perkongsian berkaitan dengan isu yang membelenggu atas dakwaan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zambaki, dan kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini.